Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary MPC mula bersyuarat hari ini selama 2 hari bagi menentukan sama ada kenaikan kadar dasar semalaman OPR akan dilakukan. Konsensus industri melihat kepada kenaikan 25 mata asas lagi kali ini, namun ramai juga yang menyifatkan tiada keperluan meningkatkan kadar pada ketika ini ketika ekonomi sedang mahu pulih. Baik, untuk perincikan dan tentang kadar OPR ini, bersama kita ialah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Jabatan Ekonomi dan Penyelidikan KWSP Malaysia. Bersama saya juga ada rakan setugas Nina Rozman, dan kita akan teruskan kepada soalan pertama, iaitu Doktor, melihat kepada konsensus 25 mata asas kenaikan untuk mesyuarat kali ini, adakah Doktor berkongsi pandangan yang sama dan apakah faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan MPC ini? Okey, kalau kita melihat kadar dasar semalaman tu dia punya parasnya tu sekarang ni berada pada paras 2.25%. Dan sebelum negara kita kata tu terjejas akibat daripada COVID-19, pada tahun 2019 parasnya adalah 3%. Jadi sebenarnya negara kita dah pernah mengalami suatu kadar dasar semalaman yang tinggi sebenarnya. Cuma apabila berlaku COVID-19, paras tersebut diturunkan serendah 1.75% pada tahun 2020. Tujuannya tak lain tak bukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi lah. Namun pada tahun 2020 ekonomi kita menguncup 5.6%. Tapi pada tahun 2021 negara mula mencatatkan pertumbuhan positif 3.1%, dan pada suku yang terbaru ini, suku kedua, negara mencatatkan pertumbuhan yang begitu rancak 8.9%. Jadi maksudnya kadar dasar semalaman OPR 2.25% pada keadaan ekonomi betul pada paras 8.9% macam tak kena lah. Kerana kalau perkara itu dibiarkan, dia boleh memudaratkan ekonomi negara. Satunya dia boleh menyebabkan satu keadaan yang dipanggilkan overheating lah, kerana mungkin ramai yang meminjam secara berlebihan dan mungkin ada kesan seperti inflasi juga. Jadi tujuan Bank Negara untuk menaikkan kadar dasar semalaman itu untuk menjadikan ekonomi kita lebih sustainable sebenarnya. Okey, jadi doktor bercakap pasal sustainable, kita tahu kenaikan kadar OPR ini adalah untuk mengawal inflasi kita yang kini berada pada 4.4%. Jadi namun ramai penganalisis melihat isu inflasi ini adalah bukan soal permintaan, namun sebaliknya gangguan bekalan. Jadi adakah relevan kenaikan kadar faedah ini untuk mengekang inflasi? Betul. Kalau kita cenderung untuk melihat secara umum, kita akan cenderung untuk berdebat berkenaan dengan lebih pada kos dan sebagainya. Tapi saya suka melihat dari segi data lah, apa yang data dah tunjuk sebenarnya. Tadi saya sebut tentang KDNK kan 8.9%. Tapi kalau kita pecahkan lagi angka tersebut, permintaan ataupun perbelanjaan penggunaan melonjak pada paras 18.3%, 2 digit. Melebihi paras trend lah. Trend untuk consumer spending ni sekitar 7% lah. Jadi kalau ada 18.3% tu maksudnya tahap perbelanjaan tu memang berada paras yang tinggi. Jadi memang sebenarnya terdapat keperluan untuk mengawal perbelanjaan ni supaya dia berada dalam paras yang sihat. Kita tak mahu KDNK tinggi tapi pada masa yang sama inflasi tinggi. Jadi antara tujuan kenapa OPR itu dinaikkan untuk mengawal kadar inflasi. Namun suatu perspektif yang betul kita perlu letakkan bagaimana dasar moneter itu mengawal inflasi. Sedangkan sebenarnya ada banyak lagi polisi untuk mengawal kos sara hidup dan sebagainya. Jadi polisi ataupun dasar itu perlu digemblengkan secara bersama-sama dengan dasar fiskal sebenarnya. Jadi kita nak meletakkan 100% di bahu Bank Negara untuk mengawal inflasi itu, saya kira itu satu pernyataan yang kurang tepat lah. Jadi kurang tepat kan bagi doktor tadi. Jadi tapi apakah kita akan saksikan kadar OPR ni melepasi 3% untuk tahun hadapan pula? Bagaimana pendapat doktor? Betul. Kalau kita lihat lagi, saya suka tengok faktor sejarah pada tahun 2019. Kalau Disember parasnya 3%. Sebelum itu pada April 2019 parasnya adalah 3.25%. Ianya diturunkan disebabkan kebimbangan terhadap perang perdagangan masa pada ketika itu. Jadi maksud saya, kita dah pernah cecah 3.25% pada tahun 2019. Jadi pada paras 2.25% ni saya kira masih lagi rendah, dan kemungkinan untuk ianya kembali kepada paras yang normal mungkin dalam sekitar 3% ke 3.5% itu memang ada lah. Dan satu lagi kita ingat, kita berhadapan dalam keadaan ekonomi yang betul, dalam keadaan yang tidak menentu dan sebagainya. Jadi situ terdapat lagi satu keperluan untuk pihak Bank Negara untuk meningkatkan ruang dasar
apa maksud ruang dasar ni? Maksud ruang dasar ni kebolehan pihak bank negara untuk bertindak dengan lebih baik lagi sekiranya berlaku kelemahan ekonomi pada masa akan datang. Jadi dengan kenaikan OPR ni, dia akan memungkinkan pihak bank negara untuk bertindak dengan lebih baik lagi. Jadi sebenarnya OPR ni dia bersifat tidak kekal. Ada turun dan ada naik. Dan kadar turun naik itu bergantung kepada tahap ekonomi. Kebiasaannya apabila ekonomi itu mula lemah, ianya akan diturunkan. Dan sebaliknya kalau ekonomi itu mula pulih, mula mencatatkan pertumbuhan yang baik, ia akan dinaikkan. Jadi itu satu perspektif, satu sudut pandang yang perlu kita fahami supaya kita boleh orang kata tu appreciate atau menghargai kenapa bank negara melakukan tindakan ataupun dasar sedemikian rupa. Betul, doktor. Seperti yang kita faham bahawa apabila KDNK juga mempengaruhi kadar OPR, di mana KDNK kalau terlalu tinggi juga akan menyebabkan kenaikan kadar OPR yang agak tinggi, dan OPR dinaikkan untuk cool down the economy. Jadi apakah downside risk yang akan mempengaruhi perubahan OPR untuk separuh kedua dan tahun depan 2023? Okey, downside risk yang saya nampak tak lain tak bukan adalah faktor luaran lah. Sekarang ni kalau kita lihat ekonomi luaran terutama di Eropah ya, mereka menghadapi krisis tenaga ataupun energy security lah disebabkan perang di Ukraine. Jadi apabila musim sejuk sudah tiba dan sebagainya, keperluan terhadap gas semakin tinggi. Sekiranya perkara itu disekat, sudah pasti akan memberi kesan kepada aktiviti ekonomi. Kemudian situasi ekonomi di China, mereka masih melaksanakan dasar COVID SIFA dan juga kelebapan dalam pasaran properti ataupun hartanah. Juga itu memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi China. Kita tahu ekonomi China ini merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia. Dan ketiga kita melihat Amerika Syarikat sendiri ya, mereka masih melaksanakan dasar meningkatkan kadar faedah secara agresif. Juga itu memberi bayangan bahawa ekonomi pada mungkin setahun, 2 tahun akan datang menghadapi suatu prospek yang agak sukar. Jadi saya kira pertimbangan OPR tu banyak bergantung kepada ekonomi luaran, memandangkan ekonomi negara ini begitu terbuka dari sudut perdagangan dan pelaburan.